Okay, so cikgu teruskan. So tadi ingat ini adalah mutasi jin. Okay, so hemofilia ni apa? Okay, hemofilia ni orang tu bila dia luka kan, macam kita kalau kita luka, kita ada darah beku, serta-merta darah awak akan berhenti bila awak tekan. Betul? Ataupun ada doktor akan bagi ubat untuk terus berkuka, sebab itu untuk yang tak. Awak sendiri. Okay, awak sendiri akan ada, sebab awak ada sel darah, awak ada platelet. Platelet tu tujuan dia untuk bekukan darah. Okay, tapi untuk hemofilia ni, orang ni kalau dia terluka, darah dia akan sentiasa mengalir. Walaupun kita tahan, kita tekan macam mana pun, darah dia akan sentiasa mengalir. So biasanya orang macam ni, kita kena terus bawa pergi hospital dan doktor akan suntikkan dia satu ubat lah supaya darah tu terus berhenti. Okay, itu hemofilia. So nampak tak kat sini juga penyakit hemofilia dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Nampak? X, kromosom X. So disebabkan tu kerap lelaki juga dapat penyakit hemofilia ni lah. Okay, melainkan tadi kalau anak perempuan ada penyakit hemofilia, maksud dia ayah dan ibu dia adalah ada penyakit hemofilia tu. Okay. Okay, sama juga albinism. Okay, albinism ni kalau perasan kan, albinism ni kulit dia sangat warna putih. Okay. Lepas tu rambut dia semua, bulu dia ataupun rambut dia semua warna putih. Okay, semua warna putih dan mata dia kadang-kadang warna merah. Okay, itu adalah albinism. Okay, nampak tu? Mata dia warna merah jambu, warna pink lah. Okay, ini disebabkan oleh apa? Macam kita ada pigment. Pigment tu yang mewarnakan awak. Awak warna putih, awak warna hitam. Warna putih tak ada pigment. Warna hitam dan juga coklat, itu ada pigment. Itu mewarnakan awak lah, warna pigment. Okay, pigment tu sel dalam badan awak. Pigment lah, dia macam tisu. So tisu ke sel, macam tu lah pigment. Okay, so albinism disebabkan oleh gen resesif yang dikaitkan dengan sintesis pigment melanin. Ni melanin, pigment melanin dalam badan awak ada dekat tisu awak. So disebabkan tu ada warna kulit. Okay, warna kulit. Okay, albinism ni orang ni pun disebabkan oleh penyakit mutasi jin. Okay, mutasi jin. Dan orang macam ni, okay, biasanya kan cikgu cakap hari tu kelas awak ke kelas yang lain satu, cikgu kata pigment melanin ni lagi gelap kulit awak, lagi kurang chance awak untuk dapat kanser kulit. Okay, sebabkan melanin tu. Maksud dia kalau awak cerah, melanin awak kurang. Dan disebabkan tu awak senang dapat kanser kulit. Sebab melanin tujuan dia untuk melapisi lapisan kulit awak supaya sinaran matahari tak menembusi kulit awak tu. So sebabkan tu chance dia untuk orang yang kulit gelap dapat kanser kulit kurang. Okay, bukan tak dapat tapi kurang. Cikgu cakap kurang ah. Okay, so albinism tidak menjelaskan tempoh hayat seorang individu. Maksud dia tak mati cepat lah. Okay, cuma mungkin dia ada lifespan dia ada tempoh dia lah. Tapi biasanya ini tak ada kena-mena lah. Cuma orang ni hanya sensitif dengan cahaya matahari. Dia kalau perasan orang albinism ni, dia takkan berdiri kat cahaya matahari sebab dia tak ada pigment melanin tu. So bila cahaya matahari masuk, dia akan terus masuk kat kulit dia. So sakit lah. Okay, so dia akan mengalami sakit. Okay, so bukan manusia sahaja tapi binatang pun ada. Kan biasa kita tengok kuda warna putih, lepas tu kuda warna putih tu lain, ada lagi kuda albinism. Ataupun senang cikgu cakap harimau. Ada kan harimau warna putih? Okay, itu pun albinism. Ataupun haiwan-haiwan lainnya. Kalau awak tengok mata dia warna pink, kulit dia punya bulu warna putih, suatu albinism. Okay. Kemudian thalassemia. Okay, thalassemia ni apa? Okay, thalassemia ni adalah hemoglobin dia, darah dia tu tak macam biasa. Warna darah dia pun tak warna merah sangat, tak pekat sangat warna dia, hemoglobin. Sebab hemoglobin ingat dia adalah dalam sel darah tu. Dia membawa oksigen. So biasanya orang ada thalassemia ni mungkin kurang oksigen lah, dia tak boleh berlari lebih, dia tak boleh exercise sebab oksigen tak masuk secara normal dalam sel darah dia sebab keadaan sel darah dia. Biasa sel darah kita sel darah kita bentuk dia bulat, betul. Tapi diorang ni thalassemia mungkin ada bentuk yang selain daripada bulat lah. Sebabkan tu untuk penyerapan oksigen dia kurang. Okay, so ataupun tengok sini sel darah merah terlihat lebih kecil macam ni. Kecil, pucat dan mudah pecah.
Okay, sebabkan tu orang biasa orang thalassemia ni dia tak boleh terlampau aktif lah. Kurang sel darah merah, so kurang oksigen. Itu dihantar pada sel-sel. Okay. So penyakit ni bahaya kepada orang tu lah. Maksud dia tak boleh terlampau aktif. Okay, tak boleh terlampau aktif. So nampak tak? Semua ni awak kena ingat gen resesif ah. Sebab apa tau gen resesif? Nampak purata manusia kurang untuk dapat penyakit macam ni. So maksud dia bukan gen dominan. Okay, dia hanya gen resesif. Sikit saja golongan yang akan dapat. Okay, sebab itulah macam tu tu gen resesif maksud dia. Okay, kemudian kita tengok sini mutasi kromosom. Okay, mutasi kromosom ni apa beza dengan mutasi gen? Okay, tadi mutasi gen pasang tak cikgu cakap anak dia salah satunya pembawa ataupun dia akan dapat penyakit tu. Tapi disebabkan mutasi kromosom ni tidak. Contoh, ayah dia ada penyakit mutasi kromosom ni, anak dia tidak akan dapat mutasi ni sebab dia bukan diwarisi. Okay, dia takkan ni sebab mutasi kromosom tu saja. Pembahagian kromosom saja yang lain. Okay, perubahan dia. Okay, untuk mutasi kromosom ni dia ada 3 sahaja awak kena ingat. Okay, pertama Down syndrome, sindrom Down. Okay, sindrom Down. Okay, nampak tak yang ni? Yang ni lah kita panggil sebagai karyotype. Karyotype tu apa? Susunan ni, susunan genetik. Susunan kromosom. Awak dapat satu daripada ayah awak, satu daripada ibu awak. Ayah, ibu. So kita susun semua ni mengikut ke dia punya panjang sampailah yang pendek sini autosom. 22 autosom kan? 1 sampai 22. So cikgu laju lah. Okay. Ini karyotype. Okay, karyotype. So, satu daripada ayah, satu daripada ibu, kromosom. Okay. Kemudian, nombor 1 ni sampai nombor 22 adalah autosom. Manakala X dan Y, dua ni, satu pasang ni adalah sel seks. Okay, sel seks. Okay, sel pembiakan awak. Okay. So, yang ni, okay, Down syndrome ni, individu ni, dia ada, nampak tak? Semua ada pair, semua ada pasangan. Tapi tiba-tiba dekat kromosom 21, dia ada 3. 1, 2, 3. So disebabkan tu, kita panggil ni sebagai trisomy. Apa tu tri? Ni, trisomy. Tri maksud dia 3. Somy. Okay, trisomy. So dia mempunyai 3 kromosom dekat nombor 21. Sebab itulah nama dia, kita boleh panggil sindrom Down ataupun penyakit kromosom ke-21, kromosom 21, kromosom 21. Okay, so inilah kan biasa kita nampak kan orang yang ada penyakit sindrom Down ni. Okay, so sindrom Down ni dia ada yang ada kerencatan mental lah. Dia tak maksudnya dia ada masalah mental. Maksud dia ada masalah pemikiran. Kadang-kadang ada yang awak tengok. Tapi macam cikgu tengok ada yang orang dia ada sindrom Down tapi dia boleh bercakap secara normal, betul? Sebab setiap orang dia tak sama dia punya tahap kerencatan mental dia. Ada Down syndrome yang sebab ada satu pelakon Hollywood, dia pun Down syndrome tapi dia boleh berlakon, dia boleh bercakap macam biasa. So itu maksud dia kerencatan mental dia kurang sikit lah. So IQ dia tinggi. Okay, macam tu. So fizikal untuk sindrom Down ni, okay, muka dia bulat dan juga leper. Macam muka dia ke dalam sikit, leper. Okay, kemudian leher dia pendek, mata dia sepet, lidah dia terjelir keluar, okay. Mulut sentiasa ternganga dan juga tangan dan kaki dia pendek. So ni adalah ciri-ciri orang tu sindrom Down lah. Okay. Kemudian sindrom Klinefelter. Okay, kena ingat Klinefelter. Highlightkan yang ni kalau tengok. Okay, yang ni. X, X, Y. Nampak? Okay, ini sindrom Klinefelter. Tadi kan dekat yang ni, karyotype ni, kita panggil sebagai karyotype ni. Okay, dia ada sini, ada lebih. X dia ada lebih. Satu lagi macam tu. Okay, ni Klinefelter. So, maksud dia, Klinefelter ni, orang ni adalah lelaki. Sebab apa? Sebab ni, Y. Dia ada Y. Nampak? Dia ada Y. Okay. So, orang ni adalah lelaki. Biasanya, bukan biasa. Semua orang yang ada sindrom Klinefelter ni adalah lelaki. Okay. Cuma, lelaki ni, okay, siapa yang mengalami sindrom Klinefelter ni, badan dia
Okay, macam perempuan. Kenapa? Sebab dia lebih kromosom X. Dia ada XXY dekat sini. Okay, dia punya kromosom seks dia. Kromosom seks dia lebih XXY. Okay, boleh faham? So biasanya, tengok ciri-ciri untuk orang Klinefelter ni, okay, dia ada pinggang yang lebar, buah dada yang lebih besar. Dia lelaki, tapi dia ada buah dada. Okay, pinggang dia sini besar. Macam perempuan punya hips macam tu. Okay, lepas tu testis dia kecil. Zakar yang kecil, okay, tempat seks dia tu kecil. Bahagian seks tu kecil, okay. Kemudian bilangan sperma yang kurang dan boleh menyebabkan kemandulan. Okay, sebab tu cikgu cakap tadi, penyakit ni memang takkan diwarisi sebab biasanya siapa yang ada mutasi kromosom ni, biasanya orang tu akan mandul. Okay, tapi tidak bagi Down syndrome. Down syndrome tak mandul. Okay, tak mandul. Okay, sekejap. Boleh faham So ini sindrom Klinefelter. Sekejap, korang 3 orang je ke? Mana 2 orang lagi? Tadi ada 2 orang kan? Okay, tak apa. So boleh faham sindrom Klinefelter untuk lelaki. Biasanya orang ni, badan dia ada macam perempuan. Okay, ini bukan yang macam pondan tu Pondan bukan. Pondan bukan sindrom Klinefelter. Pondan tu itu disebabkan oleh dia punya perasaan nak jadi macam perempuan. So dia bukan sindrom Klinefelter. Right? Melainkan memang doktor sahkan yang dia ada penyakit yang ni lah. Okay? Right? Okay. So kenapa dia boleh mandul? Sebab ni, testis dia kecil dan juga zakar dia kecil. Disebabkan tu, okay, dia punya organ seks dia dah rosak. Bukan rosak, organ seks dia dah tak aktif. Okay, sebabkan oleh dia ada XX lebih. Dia ada hormon perempuan lebih. Nampak? Dia ada kromosom perempuan lebih. So disebabkan tu, badan dia tak boleh develop lelaki lah. Okay, disebabkan tu dia ada badan dia macam perempuan. Okay, so kemudian macam ni. So bilangan dia kalau kita kira kan, normal 46 kromosom, tapi disebabkan dia ada lebih satu, so dia ada 47 kromosom. Okay, 47 kromosom. Sama juga tadi macam ni Down syndrome. Down syndrome pun 47. Okay, 47. Right. So untuk ini pula sindrom Turner. Okay, sindrom Turner ni pula, okay, dia hanya untuk perempuan. Penyakit ni untuk perempuan saja. Kenapa? Okay, kita tengok karyotype dia. Sini XO. Okay, nampak tak? Dia ada X, tapi yang ni lagi satu, seks, kromosom seks dia tak ada. Hilang. Okay, so disebabkan tu kita panggil sebagai XO. Disebabkan dia ada X saja, so ni hanya penyakit perempuan. Okay, perempuan yang akan dapat penyakit ni, sindrom Turner. Okay, so kita panggil sebagai XO, kromosom X saja. Dia ada kromosom X, satu saja. Kromosom seks dia ada satu, patutnya ada 2 kan? So, untuk bilangan kromosom yang ni ada 45 sebab dia hilang satu. Okay, dia hilang satu. Okay, so ciri-ciri dia, okay, terbalik macam tadi tu, Klinefelter. Okay, biasanya perempuan yang ada sindrom Turner ni, okay, dia ovari dia tak kembang. Okay, normal orang ada ovari kan, untuk lahirkan anak satu lagi untuk period. Okay, tapi yang ni, sindrom Turner ni, dia tak boleh haid, dia tak ada period. Nampak? Dia tak boleh mengalami haid sebab ovari dia tak berkembang. Okay, so dia mandul. Okay, dia tak boleh lahirkan anak. Itu sindrom Turner. Okay, boleh faham Turner dengan Klinefelter dan juga Down syndrome. Okay. Okay, apa faktor yang menyebabkan mutasi? Okay, biasanya ada gangguan lah. Okay, satu ni daripada sinar gamma. Mungkin terlalu banyak kena sinaran gamma. Contoh sinaran gamma, X-ray. Okay, mungkin orang tu terlalu banyak kena sinaran gamma, so disebabkan tu genetik dia tu ada mutasi. Okay, macam tu. Ataupun sinaran ultra-ungu sinaran matahari. Terlalu banyak sangat dia dapat. So tu pun boleh menyebabkan mutasi. Okay, ataupun gas mustard dan juga formaldehyde lah. Ini adalah jenis bahan kimia. Okay, bahan kimia. Okay. So untuk macam mana kita nak guna pengesanan penyakit gangguan jin ni. Okay, macam mana kita nak kesan? Tadi cikgu cakap karyotype. Ni karyotip. Karyotype ke karyotip? Cikgu sebut karyotip karyotype Okay, karyotype ni, ini cara dia.
Maksud dia nanti, contoh kita tak, contohlah pasangan tu nak tengok adakah, orang tu nak tengok adakah dia ada penyakit penyakit Down syndrome ke ataupun dia ada penyakit buta warna ke. Okay, so cara dia hantar dia punya dia punya darah ataupun sel-sel lain lah, sel rambut ke, okay, untuk pengesanan ni lah karyotype ni. So nanti dekat makmal, okay, ahli makmal yang ke bahagian genetik dia akan check yang macam ni, gunakan karyotip. Ini karyotip. Ataupun amniocentesis, yang ni amniocentesis. Ni. Okay, ini contohnya gas mustard. Gas mustard ni cikgu rasa dia macam gas apa tu? Dia cikgu tak pasti gas mustard ni macam mana. Tapi gas mustard ni biasa dia bahan kimia. Macam tu je cikgu tahu. Cikgu tak tahu apa kegunaan gas mustard tu sebenarnya. Sebab cikgu tahu mustard tu makanan kan. Apa nanti cikgu Google lah. Cikgu cari apa tu gas mustard. Next class cikgu bagi tahu. Okay? Alright, so sambung tadi. Okay, so tadi dia kata penyakit ni, okay, kita kesan karyotype ataupun amniocentesis. Karyotype tu maksud dia contoh cikgu nak tengok adakah cikgu ada penyakit yang ni. So cikgu hantar DNA cikgu dekat makmal. So nanti genetik, orang yang ahli genetik tu akan check gunakan karyotype ni. Dia akan susun macam ni. Dia akan susun. Satu kromosom daripada ayah cikgu, satu kromosom daripada ibu cikgu. Daripada mana dia dapat? Daripada sel awak, DNA awak. Okay, so nanti dia akan susun. Okay, individu lah. Tapi kan kalau nak buat kat baby tak boleh guna karyotip. Kita kena guna amniocentesis. This one amniocentesis. Apa tu amniocentesis? Okay, so ni dalam kandungan lagi lah. Biasanya ibu yang mengandung, okay, dia kena check anak dia sihat ataupun tidak. Dan doktor kena check lah antara anak dia sihat atau tidak. So dia akan gunakan amniocentesis ni. Amnio ni pun dah bagi tahu dah. Amnio tu adalah kandungan lah dalam perut. Okay. So mula dia akan gunakan ni. Jarum dia sangat panjang dan sangat orang kata apa, nipis lah. Untuk apa tahu? Senang masuk dan akan suntik dekat baby punya, tak silap cikgu, baby punya antara dia suntik dekat fetus tu ataupun dekat tali pusat untuk ambil DNA dia. Okay, daripada situ nanti dia akan tengok ni, bendalek amnion. Ya, bendalek amnion. Sorry, bendalek amnion tu yang ni. Cikgu cakap, okay, bendalek amnion yang ni. Bukan dekat baby dan bukan dekat tali pusat dia, tapi dekat cecair yang melindungi baby tu. Okay, daripada situ dia akan ambil. Okay, dan dia akan check antara baby tu ada penyakit mutasi ataupun tidak, ataupun penyakit-penyakit lain. Sorry, mutasi saja. Okay, mutasi saja. Right? Boleh faham? Amniocentesis. Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan untuk ni? Karyotip, amniocentesis ataupun penyakit genetik dan juga penyakit mutasi gen ataupun mutasi kromosom. Ada soalan untuk yang ni? Boleh faham? Okay, okay, so kenapa kita kena kaji ni, aplikasi pendidikan genetik ni? Okay, so kita boleh tahu satu tujuan dia, kebiasaannya lah kita gunakan sains forensik. Okay, so forensik, polis forensik ataupun ahli forensik boleh tahu crime yang terjadi, okay, jenayah terjadi. Ataupun contohnya ada orang tak yakin dia tu anak pada ibu dan bapa dia. So kita boleh gunakan pendidikan genetik ni. Okay, kita hantar DNA kita, sampel darah kita. So ambil sampel darah ibu dan ayah kita. So kita boleh check. Okay, antara kita ni anak ibu dan ayah kita ataupun tidak lah. Alright. Okay, terapi jin pula kita gunakan untuk orang yang mengalami mutasi dengan jin normal. Okay, so ini mungkin contohlah ni. Menyebabkan kanser ini digantikan kejuruteraan genetik. So gene mutant, okay, gene mutant ni boleh menyebabkan kanser. So disebabkan tu kita boleh replace, kita boleh gantikan menggunakan terapi gen. Okay, terapi gen. Ataupun macam sekarang ni kalau tahu jagung dan juga kacang soya dulu kan, kacang soya tu dia sangat keras. Okay, mungkin penghasilan air soya dia ataupun untuk menghasilkan tahu susah. So kita gunakan penyelidikan genetik ni, kita ubah kacang tu
penghasilan air dia banyak ataupun dia boleh menghasilkan tauhu yang lagi berkualiti, so kita gunakan penyelidikan genetik. Macam juga jagung. Dulu jagung yang dia punya butir-butir jagung tu sikit saja. Dia bukan macam sekarang ni. Semua satu jagung tu ada semua butir-butir jagung, betul tak? Okey, tapi sekarang ni itu disebabkan oleh penyelidikan genetik ni. Okey? Boleh? Ataupun ni, genealogi genetik ni pula kita gunakan ujian DNA bersama kaedah tradisional. Okey, untuk mengetahui inilah yang cikgu cakap tadi. Nak tahu adakah orang tu anak pada ibu dan ayah dia ataupun tidak, iaitu genealogi genetik lah. Okey? So apa kebaikan dan keburukan? Ini kebaikan dan keburukan dia lah. Macam tadi cikgu cakap. Okey, banyak cikgu ulang tadi. Okey, so setakat ni cikgu berhenti dekat sini. Nanti cikgu akan masuk 5.4 pula. Ada sebarang soalan sebelum kita habis? Ada? Betul tadi cikgu cakap laju sangat, awak tak dapat tangkap. Kita ada masa lagi 1 minit. 2 minit lagi. Ada? Siapa yang tak faham lagi untuk yang ni? Okay, so tak ada yang respon, so semua faham lah. Okay Faham Okay. So, okay, setakat itu saja. Kita jumpa minggu depan lagi ya. Okay.